Assalamualaikum, salam sejahtera. Kali ini kita akan lihat apakah keyword untuk graf dan catapai. Welcome to YouTube channel Zalina Basi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kali ini cikgu nak share dengan pelajar. Kita buat ulang kaji sikit tentang keyword untuk graf. Okey, bagi pengajian am lah, semester 2. Jadi nak ingat balik ni, macam apakah keyword-keyword penting untuk graf kita. Okey, ini gambar ni tak jelas, minta maaf, tetapi cikgu yakin pelajar boleh faham lah apa yang nak disampaikan. Okay, yang pertama ialah gambar rajah, graf bar compound. Jadi gambar rajahnya pelajar dah tahu. Jadi keywordnya di sini ialah bilangan perbelanjaan komoditi. Okey, itu contoh. Tapi boleh juga kita dapatkan keyword-keyword lain. Contohnya macam soalan yang baru lepas cikgu tunjukkan, keyword salah laku. Jadi sebenarnya untuk graf bar compound ni, keywordnya kita nak pastikan bahawa dia ni graf apa, graf bar jenis apa. Ciri-ciri keyword untuk graf bar compound ni ialah perkara yang dibincangkan ataupun isu yang dibincangkan dalam soalan tu boleh dikira, boleh dibilang. Sebab tu nama dia bilangan. Kita boleh nampak dia satu persatu. Kecuali seperti jalan raya, panjang jalan raya kita tak boleh nak bilang, tetapi dia termasuk dalam kategori graf bar juga, kerana panjang jalan raya tu dia memang mengikut kilometer. Jadi berapa panjang, kalau orang berapa ramai orang, kan kita boleh kira. Ataupun berapa banyak sektor pun kita boleh kira. Okey, tetapi kalau keyword yang selain daripada tu, seperti hasil banyak, ataupun tempohnya yang terlalu lama, tu tak sesuai untuk kita kategorikan dia sebagai graf bar compound. Okey, sekarang kita nak fokus kepada graf bar compound. Okey, ini antara contoh keywordnya, dan boleh nak tambah lagi macam tadi cikgu dah. Jadi kita jumpa satu soalan tadi, salah laku. Dan cikgu juga ada sebut tadi panjang jalan raya. Jadi ini contoh. Okey, ini contohlah. Tapi ciri-ciri untuk graf bar compound ni macam cikgu cakap tadi. Okey, isunya atau perkara yang nak dibincangkan dalam soalan tu adalah sesuatu yang kita boleh bilang, kita boleh kira dengan mudah. Okey, satu lagi, itu keyword, itu dari segi keyword dalam soalan. Okey, seterusnya, selain daripada keyword yang kita nak kenal pasti, ada juga ciri-ciri lain dalam graf bar compound ni. Okey, antaranya ialah tempohnya 2 hingga 4 tahun. Okey, tempohnya ialah 2 hingga 4 tahun. So, biasanya tempoh untuk graf bar ni 2 tahun, 3 tahun atau 4 tahun. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula graf bar component. Graf bar component, dia macam ni gambar rajahnya, bertingkat. Gambar rajahnya macam ni, bertingkat-tingkat macam ni. Okey, jadi keywordnya pun sama lebih kurang dengan graf bar compound, tetapi kita ada tambahan jumlah dekat depan dia. Jumlah maksudnya daripada kalau graf bar compound, bilangan satu persatu. Yang ini dekat dalam soalan tu dia nak tanya tentang jumlah keseluruhan. Jadi keywordnya biasanya dalam soalan ada perkataan jumlah, ataupun ada perkataan hasil keseluruhan pengeluaran. Contohnya hasil keseluruhan pengeluaran kelapa sawit. Contohnya. Jadi kelapa sawit tu kita boleh kira, kan? Jadi
Itu menunjukkan yang dia nak tahu. Bila awak baca soalan dalam soalan graf ni, dia kita akan dapati bahawa dia nak jumlah keseluruhan mengikut negeri ke macam tu. Okey, ini ataupun keseluruhan. Jadi keyword ciri-ciri lain untuk graf bar komponen ni sama seperti graf bar compound. Cumanya ciri-ciri lah, maksudnya tempohnya 2 hingga 4 tahun. Okey. Seterusnya kita lihat pula graf bar memesong. Okey, graf bar memesong gambar rajanya seperti ini. Memesong tu maksudnya graf bar cermin lah. Tapi cikgu biasa gunakan graf bar memesong sebab dulu cikgu ajar gunakan perkataan ni. Tapi maksudnya sama, graf bar memesong dengan graf bar cermin, kerana dia ada atas bawah. Ataupun tapi yang terkini kita guna graf bar positif negatif. Okey, graf bar positif negatif. Sebab dia ada positif belah atas, negatif di sebelah bawah. Okey, itu yang terkini lah. Tetapi tak apalah, yang penting gambar rajah yang kamu lukis tu betul. Okey, jadi bila cikgu dah sebut positif negatif, jadi ciri-ciri utama graf bar ini mesti ada ini. Mesti ada nilai positif dan nilai negatif. Ada nilai positif dan ada nilai negatif. Dekat dalam jadual, masa kamu bina jadual tu nanti, kamu akan dapati terdapat nilai positif dan negatif. So gambar rajah akan jadi seperti ini. So kita nak lihat apakah keyword selain daripada hasil positif negatif dalam jadual. Apa keywordnya? Okay, keywordnya kita lihat di sini. Biasanya dia akan minta peratus perubahan. Okay, kadang-kadang dia tak minta peratus perubahan. Peratus perubahan tu bermakna kamu kena bandingkan antara 2 tahun. Contohnya peratus perubahan bagi pengeluaran tahun 2012 dengan tahun 2013. Dia cakap macam tu. Okey, nanti kita tengok contoh soalan. Okay, selain daripada peratus perubahan, keyword lain ialah kadar perubahan. Okey, kadar dengan peratus tu maksudnya sama. Okey, jadi di sini untuk keyword nombor 1 dengan 2 ni, kamu perlu carikan peratusnya. Jadi panjang sikit lah dia punya proses untuk menyediakan jadual. Okey, peratus perubahan ataupun kadar perubahan ni kena ada peratus dekat. Maksudnya dekat dalam graf kamu nanti, kamu perlu catatkan nilai peratusnya tu. Okey, yang dekat paksi Y tu ialah nilai peratus. Okey, ataupun dia minta perubahan nilai. Okey, kalau perubahan nilai ni tak perlu ada peratus. Dia cuma nak tahu perubahan nilai pada tahun 2012 dengan tahun 2013. Jadi dia tak minta peratus, so tak payah kira peratus, just tolakkan sahaja berapa perubahannya. Daripada 200 kepada 300, maksudnya peningkatan dia, perubahan dia sebanyak 100 kan. Itulah perubahan nilainya. Okey. Seterusnya kita lihat graf garis compound. Okey. So tadi kita dah lihat graf bar, sekarang kita nak lihat graf garis pula. Okey, gambar rajahnya seperti ini. Graf garis compound ni garisan sahaja, garisan sahaja. Dan tidak perlukan kamu untuk mewarnakan terlalu banyak. Just bezakan mengikut warna garis. Macam ni contohnya, warna merah. Lepas tu kamu gariskan lagi warna biru pula, macam tu. Okey, itu ciri-ciri graf garis lah. Garis sahaja dengan warna-warna yang berbeza mengikut sektornya atau sebagainya. Okey, graf garis ni keywordnya berbeza sedikit berbanding graf bar. Okey, di mana keywordnya seperti ini. Aliran, ini aliran nilai, trend, pola, perubahan atau indeks. Okey, jika kamu lihat di sini,
dia punya fokus dekat dalam soalan dalam graf garis ni, dia menunjukkan satu tempoh yang panjang. Kita nak tengok perkembangannya dalam satu tempoh masa yang panjang. Sebab tu keywordnya ialah sebab tu ciri-cirinya ialah 4 tahun, 4 hingga 5 tahun. Okey. Jadi kadang-kadang dekat dalam soalan adalah dekat dalam soalan STPM pun bila soalan tu diberi tempohnya 4 tahun, jadi jika pelajar bina graf itu dalam bentuk graf bar ataupun graf garis, dua-dua diterima. Okey, sekiranya soalan itu tempohnya 4 tahun. Kalau 5 tahun confirm lah graf garis, tapi kalau 4 tahun kadang-kadang pelajar akan lukis graf bar dan ada juga pelajar lukis dengan graf garis. Jadi dua-dua diterima. Itu pernah keluar dalam soalan STPM. Okey, untuk yang akan datang cikgu tak pasti lagi. Okey, seterusnya kita lihat graf garis komponen. Okey, graf garis komponen begini rupanya. Okey, jika graf garis compound kita hanya lukiskan mengikut garisan, tetapi graf garis komponen kita perlu warnakan dalam ruangan dia ni. Bawah ni kita perlu warnakan dia. Okey. Jadi apakah keyword untuk graf garis compound ni? Dia lebih kurang sama dengan graf bar apakah keyword untuk graf garis komponen? Okey, ciri-cirinya ataupun keywordnya lebih kurang sama dengan graf bar komponen. Okey, dia ada jumlah ataupun ada keseluruhan ataupun ada okey, untuk graf garis ada perubahan kan? Macam ni. Perubahan. Dan kalau ciri-ciri yang paling jelas untuk graf garis inilah, dia ada aliran dan boleh juga nak trend ke, itu ciri-ciri yang sama. Graf garis komponen dengan compound sama, just yang komponen ni dia ada tambahan yang ini, jumlah keseluruhan. Okay, and then dari segi tempoh sama, sama seperti di atas, sama seperti graf garis compound. Okey, seterusnya untuk graf garis memesong atau graf garis positif negatif. Okey, tadi kita lihat di yang atas tadi graf bar rupanya macam ni. Okey, graf garis dia macam ni. Okey, cara nak beda dia sama, mesti ciri-ciri dia pun sama juga. Dekat dalam jadual tu nanti akan ada nilai positif dan negatif. Akan ada nilai positif dan negatif. Okey. Dan keywordnya, okey, disebabkan dia graf garis, keywordnya pun hampir samalah dengan graf garis komponen atau compound. Yang berbezanya ialah dalam soalan tu sama ada dia minta peratus perubahan aliran, macam tu. Okey, ataupun peratus, ada peratus perubahan aliran ke, peratus perubahan indeks ke. Jadi dia akan jadi graf garis memesong. Okey, dan dia mempunyai ciri-ciri positif dan negatif. Okey, seterusnya untuk graf piramid. Okey, graf bar piramid compound. Okey, graf bar piramid compound ni dia macam graf bar compound, tetapi dia ada dua, kanan dan kiri. Dia ada dua, kanan dan kiri. Ni pernah keluar ni soalan 2020. Okey, nak bina dia sama je macam graf bar, tetapi dia ada kanan dan kiri. Itu je bezanya. Okey, graf bar piramid ini ciri-cirinya dia ada perbandingan. Okey, dia ada perbandingan. Keywordnya keyword untuk graf bar piramid ni
biasanya dekat dalam soalan tu ada perkataan antara apa dan apa. Okey, ataupun tapi dia tak sebutlah perkataan perbandingan tu. Dia sebut bagi ini dan ini, gitu. Okey, tetapi ciri-cirinya dia akan ada 3 perkara yang perlu dicari. Ini ialah graf bar piramid compound ataupun graf bar piramid histogram. Histogram ni ciri-ciri dia tak banyak. Biasanya histogram ni dia membandingkan satu perkara yang sama. Okey, contohnya satu perkara yang sama tu seperti jantina mengikut umur. Jadi dekat situ. Dekat situ ada umur. Okey, seterusnya kita lihat piramid komponen. Okey, ini bawah ni ialah piramid komponen. Okey, piramid komponen dia mempunyai ciri-ciri yang sama seperti graf piramid histogram ni, tetapi dia ekstra lebih sikit. Dia lebih perkaranya ada 4 perkara yang perlu kita cari kat dalam tajuk tu. Still membandingkan antara 2 perkara. Contohnya kalau atas ni tadi lelaki dan perempuan, yang bawah ni mungkin mengikut tahun, tahun 2000 dengan tahun 2020. Boleh juga. Ataupun mengikut negeri, negeri Melaka dengan negeri Johor, contohnya macam tu. Yang penting dia ada ciri-ciri perbandingan. Kalau dibaca dalam soalan tu, dia ada ciri-ciri perbandingan antara 2 perkara. Okey, seterusnya kita lihat di sini graf yang seterusnya ialah graf gabung. Okey, tak jelas ni. Ini ialah graf gabung. Okey, ada garis kat sini. Okey, graf gabung ni biasanya kalau dalam tajuk ada 2 lah. Dalam tajuk ni biasanya ada maksudnya bila kita baca contohlah bilangan pelajar dan umur. Okey, bilangan tu nak tahu bilangan pelajar ada berapa orang contohnya, dan umur. Jadi ada 2 kategori yang berbeza dan ada dan kat situ. Okey. Jadi dekat sini biasanya ciri-cirinya ada 2 unit. Okey, 2 unit tu macam tadilah, bilangan pelajar tu orang, umur tu berapa tahun, kan? Contohnya macam tu. Okey, ini untuk contoh graf garis graf gabungan. Okey, cikgu salah ni. Gabung. Graf gabungan satu garis. Satu garis dan bar dia pun satu. Maksudnya bar dia mengikut satu ni lah, satu ciri-ciri. Contohnya kuning, hijau, merah, biru, contoh macam tu. Okey, tetapi seterusnya graf gabungan yang bawah ni. Okey, yang ini satu bar ni ada lebih daripada satu bar ni dia ada lebih daripada satu. Kalau yang atas ni tadi dia ada satu je, yang ini dia ada lebih, dia ada 3. Okey, dan juga garisannya ada lebih dari satu. Okey, jadi kalau macam ni, bila dia lebih dari satu, bermakna unit dia pun lebih banyak lah. Jadi pelajar kena kenal pastilah nak kira banyak, nak campur, nak jumlahkan ke nilai untuk graf garis tu ataupun tidak. Kena banyak buat latihan baru dapat kenal pasti. Okey, ni gabung
lebih satu garis dan bar. Okey. Okey, seterusnya graf gabung. Yang bawah ni ialah graf gabung. Graf gabungan bar dia jumlah untuk graf bar. Gambar ajar dia macam ni. Okey, nanti dia ada satu garis macam tu. Okey, jadi ciri-ciri dia sebenarnya sama, still mempunyai 2 unit. Okey, biasanya ada 2 unit yang berbeza, dan dalam tajuk tu ada jumlah keseluruhan dan nilai keuntungan contohnya. Ini contoh. Jadi jumlah keseluruhan ni untuk graf bar, nilai keuntungan tu untuk graf garis. Sebab apa? Sebab keyword dia ni nilai. Nilai kan untuk garis kan? Jadi kita buat dia garis. Okey, seterusnya ini tadi gabungan jumlah untuk graf bar dan satu garis. Okay, yang bawah ni gabungan juga dua garis dan jumlah untuk bar. Okey, jadi dia punya ciri-ciri tetap sama, mempunyai 2 unit biasanya, dan macam ni. Nilai keuntungannya tu dikira lebih, maksudnya dikira satu persatu, tidak dijumlahkan nilai keuntungannya. So dia akan jadi dua garis. Jadi bagaimana nak tahu dia boleh jadi 2 garis atau 1 garis tu? Kena banyak buat latihan. Cikgu pun tak jumpa lagi apa tips nak asingkan jumlah tu, atau apa nak asingkan garis tu. Okey. Okey, seterusnya ialah carta pi. Okey, ni nama dia carta pi, banding. Banding. Kenapa banding? Sebab kita kena bandingkan antara dua perkara ni. Okey, kanan dan kiri. Dia kalau nak tengok ciri-cirinya lebih kurang sama macam graf piramid, tetapi dalam arahan soalan biasanya dia akan bagi tahu sediakan carta pi. Okey, carta pi ada 2. Satu carta pi banding dan satu lagi carta pi bertingkat. Okey, ada macam-macam nama lah untuk carta pi bertingkat ni, tapi cikgu suka gunakan nama carta pi bertingkat. Okey, kalau carta pi perbandingan, dia dalam soalan tu akan minta kamu tuliskan, lukiskan carta pi yang sesuai. Okey, dan kemudian dia ada perbandingan. Okey, dia ada ciri-ciri perbandingan macam ni. And then kalau bukan 2 tahun pun, kadang-kadang dia ada 2 tahun, kadang-kadang dia 1 tahun, tetapi membandingkan 2 perkara. Dibandingkan. Okey, contohnya mengikut jantina. Okey, so ada kadang-kadang kalau ni jantina, dia sebut jantina je, tapi kita tahulah jantina tu mestilah ada lelaki dan perempuan. Okey, ataupun dia perbandingan antara tahun 2000 dan tahun 2020. Itu contoh. Jadi seterusnya untuk carta pi perbandingan ni, ciri-cirinya ialah kita nampak dia nak bandingkan tu bila dekat dalam soalan tu dia beri maklumat, apa yang diberi maklumat dekat dalam tahun sebelumnya, dia akan beri maklumat yang sama untuk tahun yang seterusnya. Sebab dia nak kita bandingkan perkara tu. Okey, tetapi berbeza dengan carta pi bertingkat, kerana dalam carta pi bertingkat dia diberikan maklumat yang berbeza. Kalau carta pi perbandingan tadi, maklumatnya sama, tapi data berbezalah. Kalau tahun 2000 ni dinyatakan
dia beri maklumat tentang contohnya jenis minuman. So jenis minuman tahun 2000 dengan tahun 2020 sama kan, tetapi datanya berbeza. Tapi kalau untuk carta pai bertingkat, maklumat dia ada dua kan. Dekat atas ni bentuk carta, yang bawah ni data daripada maklumat yang lain. Jadi dekat dalam soalan ataupun dalam tajuk, dia akan nyatakan contohnya kalau kat atas ni, kat dalam gambar ajar ni, atas ni jantina, bawah ni kelulusan. Bermakna biasanya lah kita akan dapati bahawa dekat dalam tajuk tu contoh bilangan pelajar mengikut jantina dan kelulusan. Jadi kan dua perkara berbeza. Satu tu dia cerita tentang jantina, dan satu lagi dia cerita tentang kelulusan. Jadi tak boleh nak bandingkan antara dua ni. Jadi bila tak boleh banding, so dia akan jadi carta pai bertingkat. Okey, jadi keyword satu lagi ialah carta. Sediakan carta yang sesuai. Jadi kalau dalam tajuk tu carta yang sesuai, tapi tidak boleh nak bandingkan antara data yang diberi tu, kita tak boleh nak bandingkan, so dia akan jadi carta pai bertingkat. Okey, tempohnya bergantung pada keadaan, tapi biasanya dia tak ada tempoh yang banyak lah, sebab dia tak nak tahu pun, dia tak nak buat perbandingan mengikut tahun, tetapi dia nak daripada data. Pernah juga keluar dalam soalan tempoh tu banyak, dan dia masuk dekat dalam ruangan sini. Okey, jadi itu secara umum keyword ataupun ciri-ciri graf yang kita pelajari dalam semester 2. Diharap nota ringkas yang cikgu kongsikan dengan pelajar ini dapat membantu pelajar untuk mengulang kaji semula tentang ciri-ciri keyword graf yang kita telah pelajari dalam subjek pengajian am. Thanks for watching.